Jangan ingat Nabi-Nabi bawa laluan yang berbeza. Tidak. Masa yang berbeza, waktu yang berbeza, agama tak pernah berbeza. Huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan dia menamakan kamu semua muslimin daripada sebelum ni lagi. Bukan kata orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Muhammad digelar sebagai muslim, digelar sebagai muslimin. Bahkan ditegaskan oleh Allah, dia menamakan kamu muslim ini min qabl, sebelum ni lagi. Maksudnya zaman Nabi Ibrahim siapa pengikut dia? Muslimin. Nabi Ishaq muslimin, Nabi Daud muslimin, Nabi Sulaiman muslimin, Nabi Syuaib muslimin, semua muslimin. Apa maksud muslim? Yang benar-benar menyerahkan secara total dan keseluruhan dirinya mengabdikan kepada Allah dan peraturan-peraturannya. Siapa hari ini yang tak mau tunduk dengan arahan Allah, terkeluar. Siapa hari ini yang mengingkari, mengkufuri dan mendurhakai arahan ini, terkeluar. Allah yang menamakan min qabl wa fi hadza, dan juga dalam Quran ini menyebutkan benda yang sama. Bukan kata sebelum ni muslimin, tapi Quran ni muslim, muslim, muslimin tak berhenti. Ada kadang-kadang datang kalimah muslim, kalimah muslimin, kalimah muslimun. Sebelum ni dan sekarang. Liyakunar rasulu syahidan alaikum. Untuk menjadikan Rasul itu sebagai saksi atas kamu. Rasul nak jadi saksi atas kita ni. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kamu pula akan menjadi saksi atas sekalian manusia. Di mana poin untuk kita kaitkan kita akan jadi saksi, sedangkan di awal tadi kita sebut kita tak pernah pun hidup pada zaman mereka. Kita tengok satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebut apa? Telah menceritakan kepada kami Waqi'. Waqi' ni ialah guru Imam Syafi'i, guru juga Imam Ahmad. Waqi' daripada Al-A'mashi. Al-A'mashi daripada Abu Saleh. Abu Saleh mengambil daripada sahabat besar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abu Sa'id pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya di akhirat kelak, Nabi Allah Nuh alaihi salam akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi cerita di mahsyar kelak, di akhir zaman kelak, Nabi Allah Nuh akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pertanyaan yang Allah persoalkan kepada Nabi Allah Nuh? Adakah kamu sudah menyampaikan risalah dakwah? Masa kamu hidup dulu, masa kamu diutuskan dulu jadi Nabi, jadi Rasul, wahai Nuh, kamu dah jalan ke tugas kamu sebagai penyampai, sebagai pentabligh, sebagai pendakwah dengan sebaiknya. Benar, aku telah menyampaikan wahai Allah. Nabi Nuh mengaku dia telah menyampaikan, tetapi pembuktian diperlukan, bukan setakat jawapan lalu dihadirkan di hadapan Allah umat-umat nabinya. Umat mana dipanggil? Dipersoalkan Nabi Allah Nuh, maka umat Nuh dipanggil. Bila umat Nuh dipanggil, Allah bertanyakan kepada umat Nabi Nuh, adakah orang ini merujuk kepada Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kamu semua? Benarkah dia menyampaikan waktu dia hidup dulu? Sebenarnya kami sesekali tidak pernah didatangi walaupun seorang pemberi peringatan. Dan kami sesekali tidak pernah didatangi walau seorang pemberi peringatan. Dan orang-orang macam ni tak pernah wujud dan tak pernah ada di kalangan kami. Sudah. Nabi Nuh digambarkan dalam hadis ni didustakan dan dinafikan oleh umatnya di hadapan Allah. Kalau kita perhati, inilah seteruk-teruk umat. Dahlah dulu atas dunia kamu bohong, kamu dusta, kamu menafikan kenabian dan kerasulan Nuh. Di akhirat di hadapan Allah buat cerita sama lagi.
Patut di hadapan Allah dah takut dah nak cakap bohong. Di hadapan Allah takut dah nak menipu. Di hadapan Allah takut nak berdusta. Dia pergi buat cerita, tak ada Nabi Nuh ni, dia tak main kat kami. Aduh hari sungguh. Jadi Nuh, bila mana didatangkan pada kamu umat kamu, mereka menafikan, mereka mendustakan. Jadi di mana bukti kamu? Padahal Allah dah tahu semua. Mana bukti dia? Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya, lalu didatangkan umat Nabi Muhammad. Dan kita semua menjadi saksi atas kebenaran risalah, kebenaran dakwah yang pernah didakwahkan oleh Nabi Nuh sepanjang hayat beliau dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah dengan sebaik-baiknya, tetapi ditentang, dilawan, didustakan, malah ditomah, dicaci, dimaki dan dituduh macam-macam. Kita juga mengetahui apakah musibah yang telah melanda umat ini ditenggelami banjir besar, ribut taufan. Jadi siapa saksi? Kita. Adakah itu penguat? Belum lagi tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan siapa ni yang kita sebut? Dalam Bukhari ada, dalam Tirmizi ada, dalam Nasa'i ada. Bahkan dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan daripada pelbagai jalur yang sampai kepada Al-A'mashi. Satu hadis lain yang juga disebutkan oleh Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah daripada Abu Saleh, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihadirkan di hadapan Allah seorang nabi, bersamanya ada 2 orang, bahkan lebih dari itu. Ada nabi, didatangkan bersama nabi itu 2 orang dan lebih dari itu. Lalu didatangkan umatnya. Adakah nabi-nabi ini telah menjalankan tugasnya? Maksudnya dengan kata lain, waktu hidup atas dunia mereka pernah tak mendakwahkan kamu, menyebarkan risalah Islam kepada kamu? Tidak. Sesekali mereka tidak pernah datang kepada kami sebagai pemberi peringatan, dan tiada seorang pun yang pernah datang kepada kami dengan sikap demikian. Kamu buat tak kerja kamu? Ya, kami telah menyampaikan risalah dakwah, kami telah menyebarkan dakwah. Jadi mana bukti dia? Muhammad dan umatnya sekali lagi datang. Kali ni dalam hadis ni lebih kemas lagi, sebab disebut apa? Bila kita membenarkan, tadi terputus umum. Bila kita membenarkan dan menjadi penyaksi kepada Nabi dan umat beliau, lalu Allah tanya, mana pembuktiannya yang kamu jadi saksi tu? Ini jawapan dia. Kerana telah datang di sisi kami seorang Nabi, seorang Rasul, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menerusi beliaulah diceritakan kepada kami, menerusi firman-firman Allah yang turun, kisah-kisah Nabi tersebut bersama umat dan kaum masing-masing di dalam Al-Quran. Kami tak pernah hadir bersama mereka, tak pernah hayat bersama mereka, tapi dalam Al-Quran Allah dah cerita, Nabi dah hurai pada kami. Nuh dengan umat dia macam mana, Adam dengan umat dia macam mana, Hud dengan umat dia macam mana, ni dengan umat macam mana. Allah sendiri yang cerita pada kami, kami yang akan jadi saksi atas kebenaran tersebut. Nak bohong macam mana? Sebab saksi-saksi yang turun ini adalah firman Allah. Allah yang duduk di hadapan kami yang sebut benda tu. Allah yang di hadapan kami juga yang meminta bukti ini. Adalah zat yang sama, Tuhan yang sama, pencipta yang sama. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Tapi mampukah kita menjadi golongan pensaksi tadi? Takut kita pun letih dengan urusan masing-masing. Ini yang benar-benar umat Muhammad, yang akan jadi umat wasatah, umat adil, umat pertengahan, umat pilihan, umat terbaik.
Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di akhirat kelak aku dan umatku akan berada di atas sebuah bukit, yang mana di hadapan kami ini, menghadap di hadapan kami ini sekalian manusia daripada umat-umat sebelum ni. Aku dengan umat aku akan duduk di atas satu bukit, menghadap kepada manusia-manusia sebelum kami. Dan rata-rata di kalangan umat-umat sebelum kami ni berkeinginan untuk menempati tempat kami ni. Kalau boleh ada dah ni nak jadi juga umat Nabi Muhammad. Nak duduk di belakang barisan saf yang dikepalai dan dipenghulukan oleh Nabi Muhammad. Apa yang jadi? Kami ni akan memberi kesaksian kepada mereka. Kami ni akan menjadi penyaksi kepada sekalian perbuatan-perbuatan manusia umat-umat sebelum ini yang pernah hidup dengan nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Hebat. Bahkan pernah Nabi Musa alaihi salam bertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah lagi satu umat yang lebih special, lebih istimewa, lebih baik daripada umat aku? Nabi Musa tanya Allah, ada satu lagi dah umat yang lebih istimewa dan lebih special daripada umat aku? Ya. Bila Allah jawab ya, apa permintaan Nabi Allah Musa? Kalau boleh wahai Allah, aku yang nak jadi nabi bagi umat yang special tu. Bagi aku jadi nabi umat tersebut. Tidak. Sudah dikhususkan seorang nabi untuk umat akhir zaman tu, merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau tak boleh jadi nabi untuk umat special yang akan datang tu, sekurang-kurang jadikanlah aku sebagai salah seorang daripada umat akhir zaman tu. Nabi Musa pun nak jadi umat akhir zaman tu, mengenangkan banyaknya kelebihan dan keistimewaan yang Allah bagi. Sesungguhnya aku telah memilih mereka untuk dijadikan umat berkenaan. Jadi tertolak permintaan Nabi Allah Musa. Nak jadi nabi bagi umat tu pun tak boleh, nak jadi umat tu pun tak boleh. Tapi Allah dah khususkan. Dan termasuk di dalam tu adalah kita semua hari ini. Kita semua hari ini. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Cuma kalau kita tak merasakan ini satu kelebihan, sayanglah. Kalau kita tak berasa special jadi umat Nabi Muhammad, tak rasa special jadi orang Islam dengan memilih jalan selain daripada Islam, dengan suka lebih bernabikan, memberhalakan kepada jalan yang selain daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sayang, sedih sangat-sangat. Jalan yang cerah duduk depan kita, jalan yang jelas duduk depan kita. Bukankah Allah telah menurunkan kepada umat akhir zaman peraturan-peraturan yang paling sempurna, penjelasan-penjelasan yang paling jelas, petunjuk-petunjuk yang paling benar? Dalam keadaan tu pun kita masih minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tak berhenti. Tunjukkan kami jalan yang benar, sedangkan kita duduk atas jalan yang benar. Hanilah ada sebahagian, ada orang Islam yang telah murtad. Dia masuk Kristian, lalu dia bawa ayat ni. Kata Islam agama betul, kata Islam agama benar, kata Islam agama suci, tapi hari-hari duk minta suruh Allah tunjuk jalan yang benar. Maksudnya dia tak yakin lagi lah jalan hak dia duk tu jalan yang benar. Dah kata dah yakin, perlu apa lagi minta? Ni hari-hari duk minta tunjuk kami jalan yang benar, seolah-olah baru nak cari jalan yang benar. Seolah-olah dia pun was-was, dia pun ragu-ragu lagi, benar ke tak benar ni. Itu yang menyebabkan dia jadi Kristian. Tapi dia seorang je. Orang lain tak ada apa pun. Kenapa kita perlu minta? Memang jalan yang benar sekalipun, bila kita galit, bila kita lalai, bila kita cuai, dia jadi tersalah jalan, tuan-tuan. Itu yang kita minta, nak bagi sabar, nak bagi kemas. Contoh,
Kita dari Kuala Lumpur nak pergi Zoo Taiping. Kita tahu kita Kuala Lumpur, Zoo Taiping tu negeri apa? Perak kita pun tahu. Kita pun tengok Waze. Kita pun tengok Here We Go. Kita pun tengok Waze. 120 kilo jauh lagi, relax. 80 kilo, relax. 20 kilo. Sampai kepada 5 kilometer dia pun tunjuk. Ambil susul ke kiri. Kita pun tahu lepas ni nak ambil susul ke kiri. 20 meter sebelum susul tu, mari kok ni Amoy punya seksi. Kok ni, kok jalan bertentangan. Oh, seksi. Tak pernah tengok wanita secantik ni. Bila paling, terlebih dah. Sepatut ambil susul, terlebih dah. Tengok. Tahu dah nak pergi Zoo Taiping. Kita pun tahu kita dah tersesat ni. Kita dah tersasar dah. Alhasilnya kena buat apa? Kena pi, tak kena gaya ada U-turn okey. Tapi payah nak cari U-turn tengah lebuh raya. Tak kena gaya, kena pi tol satu lagi. Ambil pusingan. Hani yang kita risau ni. Ihdina tu takut ralik. Takut terpelik. Oh, tahu. Tengah jalan tu tuan-tuan. Takut kita ralik, takut kita leka, takut kita cuai, takut kita lalai. Banyak kelalaian. Contoh macam saya sebutlah. Duk ralik punya pasal, kita duk Subang Bistari. Bila sebut Medan ni, orang-orang dekat Subang tu, alah, Taman Medan dekat je. Petaling Jaya tu Taman Medan. Tu yang turun 6.5 tu. Dah orang duk situ dekat lah Taman Medan Petaling Jaya. Last kali kita ambil Waze, masjid di Taman Medan dekat nak sampai, Waze hak orang sini hantar 42 minit lagi. Apa cerita ni? Masjid ni nak sampai 42 minit. Rupa-rupanya bukan Taman Medan, tapi Kampung Medan. Jadi sungguh lah. Last kali kona balik tu yang sampai lambat. Bendanya antara taman dengan kampung. Sama-sama Medan lah. Nasib baik tak sampai Medan betul Indonesia.